Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni cikgu akan sambung pengajaran kita yang lalu, masih lagi di bawah bab 1 ekonomi dan kerajaan. So hari ni kita akan sambung di bawah topik penunjuk ekonomi, okey, keluaran dalam negara kasar KDNK, pertumbuhan ekonomi Malaysia dan juga sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi. Okey, kita tengok dulu apa itu KDNK. Okay, KDNK adalah satu penunjuk ekonomi yang menggambarkan pendapatan negara. So, maksud dia kat sini pendapatan KDNK adalah pendapatan negara lah. Okay, pendapatan negara dimaksudkan jumlah nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara dalam tempoh setahun. Okay. Sesebuah negara tu kita akan tengok pendapatan dia melalui jumlah nilai barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh sesebuah negara dalam tempoh setahun. Okay, KDNK adalah jumlah nilai pasaran barang perkhidmatan akhir dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam sesebuah negara dalam tempoh setahun. Okay, jadi semua tu kita akan kira. Okay, berapa nilai barang dan perkhidmatan akhir, maksudnya barang akhir ni adalah barang yang dijual kepada masyarakat. Okay, barang yang telah habis diproses kita sebut barang akhir lah, barang yang kita jual kepada masyarakat dalam sesebuah negara dalam tempoh setahun. Okay, seterusnya, baik, kita tengok KDNK ataupun pendapatan negara bermula tahun 2010 sehingga 2015. Okay, kalau kamu dapat lihat di sini, pendapatan negara semakin meningkat. Okay, bermula 2010, 821.43 ribu juta, okay, meningkat kepada 1067.8 ribu juta. Okay, boleh lihat di sini. Dia semakin meningkat lah, graf ni semakin meningkat. Jadi pendapatan negara ataupun KDNK Malaysia semakin meningkat pada tahun 2010 sehingga tahun 2015. Okey, kita teruskan lagi. Kaedah pengiraan KDNK. Bagaimana kita nak mengira KDNK? Okey, melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah perbelanjaan, pendekatan perbelanjaan. Yang kedua adalah melalui pendekatan keluaran. Okey, kita tengok bagaimana pendekatan perbelanjaan ni. Baik, pendekatan perbelanjaan kita jumlahkan, kita jumlahkan semua perbelanjaan atas barang akhir yang dihasilkan dalam ekonomi bagi tempoh 1 tahun. Okay, KDNK diperoleh dengan menjumlahkan. Bila cikgu sebut jumlah, maksudnya tambah. Kita tambah semua perbelanjaan atas barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam ekonomi bagi tempoh setahun. Okay, perbelanjaan tu termasuk perbelanjaan isi rumah, firma, kerajaan dan ekspor bersih. Bagaimana nak dapatkan ekspor bersih? Ekspor tolak import. Okay, perubahan stok pada akhir tahun juga diambil kira dalam pengiraan pendapatan negara. Okay, kita tengok melalui jadual ni cara pengiraan dia. Okay, boleh tengok jadual menunjukkan KDNK yang dikira berdasarkan pendekatan perbelanjaan. Jadi kita boleh tengok dekat sini, okay, semakin meningkat. Sebab apa cikgu kata KDNK semakin meningkat? 2015 1062.805 juta, okay, meningkat kepada 1107.855. Okey, so pertumbuhan ekonomi, ingat keyword dia adalah berlaku pertambahan pengeluaran barang dan perkhidmatan, maka KDNK akan meningkat. Okey, next. Okey, pertumbuhan ekonomi merujuk kepada pembangunan ekonomi untuk fizikal seperti pertambahan dalam sektor-sektor yang berikut. Okey, so ni sektor yang cikgu sebut tadi lah. Sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Okey, sektor utama ni banyak yang melibatkan kita terlibat dengan aktiviti mengeluarkan bahan mentah. Okey, contoh kat sini pertanian, perlombongan, perladangan dan sebagainya lah. Sektor kedua pula yang terlibat adalah pembinaan dan perindustrian. Okey, sektor ketiga perkhidmatan. Sektor ketiga ni contoh pekerjaan dia macam polis, guru, bomba. Okey, dia tak terlibat dalam pengeluaran barang. Tapi dia adalah perkhidmatan. Okey.
Baik, seterusnya kepentingan kadar pertumbuhan ekonomi. Kenapa sebuah negara tu sangat penting dalam memastikan mencapai kadar pertumbuhan ekonomi dia. Okey, kita tengok. Yang pertama adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan lah. Okey, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Sebab apa? Sebab firma dia perlu menambahkan pengeluaran barang dan perkhidmatan. Jadi secara tak langsung dia dah mewujudkan banyak peluang pekerjaan lah kepada masyarakat. Yang kedua, dapat meningkatkan taraf kebajikan masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan jumlah output negara. Okey. Yang ketiga, dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Yang keempat, merapatkan jurang pendapatan. Dan yang kelima, mempercepatkan penyediaan kemudahan perumahan, perkhidmatan kesihatan dan kemudahan asas. Okey. Baik, seterusnya sebab dan akibat pertumbuhan ekonomi. Okey, kita tengok dekat sini. Bagaimana sesebuah negara melalui proses pertumbuhan ekonomi. Okey, yang pertama melalui sumber alam semula jadi yang ada di dalam negara tersebut. Yang kedua, jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Dan keempat, pelaburan dalam aktiviti ekonomi. Dan yang kelima, sistem sosial dan sikap masyarakat itu sendiri. Okey. Kita tengok sumber alam semula jadi. Sumber alam semula jadi meliputi tanah, iklim, hasil hutan, lautan dan galian. Okey, sesebuah negara tu akan mesti ada, okey, dianugerahkan sumber semula jadi yang banyak. Negara tersebut boleh mengembangkan ekonomi dengan lebih mudah lah. Contoh kalau negara kita kaya dengan kelapa sawit, maka sektor utama lebih berkembang. Sebab apa? Kita ada sumber semula jadi tu untuk dipasarkan. Okay? Kekayaan alam semula jadi dalam sesebuah negara akan menarik pelabur asing untuk melabur dan juga mengusahakan pengeluaran sumber alam semula jadi. Okey, yang kedua disebabkan oleh jumlah penduduk dan bekalan tenaga buruh. Okey, apabila penduduk di sesebuah negara tu banyak, okey, bertambah, maka jumlah tenaga buruh yang boleh menyumbang dalam aktiviti ekonomi itu pun akan bertambah lah. Okey, dan kedua, kemahiran dan produktiviti buruh boleh ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan. Okey, yang ni majikan akan hantar buruh dia pergi kursus, okey, untuk buat latihan, untuk meningkatkan dia punya kemahiran dan produktiviti. Maka kesan dia jumlah pengeluaran barang akan bertambahlah sebab buruh dia dah mahir. Okey, di samping itu jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Okey, ramai penduduk, ramailah orang yang akan membeli barang dan perkhidmatan. Apabila ramai orang akan membeli barang dan perkhidmatan, permintaan bertambah, maka pengeluar dia akan menambahkan jumlah pengeluarannya. Okey, dan seterusnya automatik akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Okey, sebab yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Jika sesebuah negara tu mempunyai banyak teknologi yang canggih, ataupun dia mampu untuk menggunakan teknologi yang canggih, maka dapatlah meningkatkan kecekapan pengeluaran barang dan perkhidmatan dengan mengurangkan kos pengeluaran dan menambahkan jumlah keluaran. Okey, teknologi yang canggih dia dapat mengurangkan kos pengeluaran. Okey, sebab dia tak perlu nak gunakan tenaga buruh yang banyak, dia tak perlu nak menggunakan ramai tenaga buruh, tapi dia boleh guna mesin, jentera yang canggih, maka di situ dia akan dapat kurangkan kos dan secara tak langsung dapat menambahkan keluaran dia. Okey, pemindahan teknologi merupakan usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknologi moden. Selain itu, kualiti barang dan perkhidmatan yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Contohnya Pro2. Okey, Pro2 dia import dan mengambil manfaat teknologi Jepun dalam pembuatan keretanya. Okey, seperti yang kita sedia maklum, Pro2 adalah salah satu kereta buatan Malaysia, tapi peralatan ataupun dia punya part-part kereta tu kita masih lagi mengimport daripada luar. Okey, hanya pasang saja di Malaysia. Okey, kemudian peningkatan kecekapan pengeluaran sebuah negara akan meningkatkan jumlah pengeluaran. Okey, kesannya kegiatan ekonomi akan berkembang dengan pesat lah. Jadi secara rumusannya kita boleh katakan jika kemajuan teknologi ini meningkat, maka pengeluaran pun akan meningkat. Okey, pengeluaran barang akan meningkat, seterusnya dia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Okey.
Baik, seterusnya pelaburan dalam aktiviti ekonomi. Pelaburan dalam sektor ekonomi akan melahirkan aktiviti pengeluaran dalam negara. Semakin besar nilai pelaburan dia, semakin banyaklah barang dan perkhidmatan yang akan dikeluarkan. Pelaburan ini berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai barang modal. Okey. Pelaburan penting untuk firma dia nak membeli barang modal. Barang modal ni contoh seperti mesin, jentera, okey, kelengkapan dia untuk menghasilkan barang lah, itu disebut barang modal. Okey, barang modal ni digunakan dalam mengeksploitasi sumber alam semula jadi atau meningkatkan produktiviti lah. Okey, sekiranya tiada pelaburan yang mencukupi, sesebuah negara tidak dapat menjalankan aktiviti ekonomi tu. Okey, jadi secara kesimpulannya untuk pelaburan ni, jika pelaburan meningkat, okey, ataupun pelaburan sesebuah negara tu banyak, okey, maka semakin pengeluaran barang semakin meningkat. Okey, pengeluaran barang semakin meningkat. Itu rumusan dia. Okey, ingat keyword je. Baik, seterusnya sistem sosial dan sikap masyarakat. Satu keadaan di mana sosial dan politik yang stabil, okey, kesannya dia akan bagi keyakinan lah kepada pelabur tempatan ataupun pelabur asing untuk melabur dalam aktiviti ekonomi. Okey, selain itu sikap keterbukaan masyarakat pun akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sekiranya masyarakat tidak bersikap terbuka, okey, maka pertumbuhan ekonomi negara tu terbatas lah. Okey, sebaliknya jika masyarakat berfikiran terbuka, produktiviti negara akan meningkat. Okey, jadi keyword dia di sini. Masyarakat berfikiran terbuka, produktiviti negara ataupun pengeluaran negara akan meningkat. Baik, seterusnya akibat. Apa akibat ataupun kesan pertumbuhan ekonomi ni? Okey. Yang pertama, kita boleh lihat di sini berlakunya kesan-kesan yang positif lah akibat pertumbuhan ekonomi. Okey. Yang pertama, negara tu dapat menyediakan infrastruktur fizikal, dapat meningkatkan taraf penduduk, dapat meningkatkan sifat keusahawanan dan juga dapat menstabilkan politik. Okey, seterusnya, melalui penyediaan infrastruktur fizikal, kerajaan boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Okey, kemudahan infrastruktur yang lengkap dapat meningkatkan kecekapan firma dan menarik pelabur asing. Selain itu, kemudahan ini akan dapat melicingkan urusan perdagangan firma dari segi perhubungan dan pengangkutan dia. Kesannya masyarakat setempat akan menikmati manfaat daripada kemudahan yang lengkap tadi. Okey, jadi yang kat bawah ni adalah contoh-contoh pengangkutan lah. Okey, untuk memudahkan penduduk di situ, ada jalan raya, okey, ada pengangkutan yang baik dan sebagainya lah. Okey. Kemudian yang kedua, meningkatkan taraf pendidikan penduduk. Okey, pembangunan sumber faktor penting dapat melahirkan sumber manusia yang berbakat, mempunyai fikiran kreatif dan inovatif, mampu menyelesaikan masalah dan mempunyai pengetahuan yang lanjut berkaitan dengan bidang tertentu yang boleh menjadikan pengeluaran sesebuah negara tu lebih berdaya saing. Oleh itu, banyak institusi pengajian tinggi awam dan swasta, okey, IPTA, IPTS ni menyediakan kemahiran-kemahiran, contoh seperti kemahiran teknik dan vocational lah. Contohnya college community, giat mara dan sebagainya lah. Untuk apa? Untuk melahirkan tenaga buruh yang berkemahiran dan berkelayakan bagi memenuhi keperluan industri. Baik, seterusnya peningkatan sifat keusahawanan. Apabila berlakunya pertumbuhan ekonomi, maka pendapatan dan kuasa beli masyarakat akan meningkat. Jadi keadaan ini dia akan mencipta lebih banyak peluang pekerjaan kepada usahawan aktif untuk memenuhi keperluan dan kehendak. Okey, pelbagai barang dan perkhidmatan yang baru dan inovatif akan dihasilkan. So, aktiviti R&D ataupun kita sebut penyelidikan dan pembangunan dapat dijalankan dengan pesat lah bagi menghasilkan penemuan teknologi. Seterusnya, taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan kerana tingkat kepuasan berada pada tahap yang tinggi. Okey, seterusnya kestabilan politik dan sosial. Okey. Pertumbuhan ekonomi dia akan menjamin kestabilan politik lah. Maka dia akan mendorong firma untuk menambahkan aktiviti pengeluaran. Seterusnya, bila dia nak tambah pengeluaran, dia akan mencipta peluang pekerjaan lah kepada masyarakat.
Jadi bila ada peluang pekerjaan, maka akan kuranglah kadar pengangguran di negara tersebut. Situasi ini menjamin ketenteraman. Okey, mengelakkan mengurangkan kes-kes jenayah. Sebab apa? Sebab dia dah ada kerja. Okey? Baik.